Orang profesor 有一个教授， di mana profesor ini mengadakan penelitian 他在那边有一个考察， di sebuah pulau. 在一个岛上面， Untuk menuju pulau tersebut, 他要往那个岛， ia harus menyewa perahu. 他一定要乘船， Akhirnya dia datang dan Dan- bertemu di dekat pelabuhan 然后他到码头里面，他遇到 seorang 人， bapak. 有一个先生， Dia berkata, "Pak, bisa bapak saya sewa untuk ke pulau sana?" 先生，你可以把我租用这条船到那个岛上去吗？ Sangat bisa, Pak. 肯定可以。这个老先生回答。 Yang penting harganya pas. 最重要的是价钱合 Saya 适。 bersedia mengantarkan bapak. 我很乐意带你去。 Oke, kalau gitu bapak naik ke atas. 如果这样的话，那么你上船吧。 Waktu di dalam perjalanan, 在这个旅程当中， profesor bertanya kepada si tukang perahu, 这个教授问这个船夫 "Hai tukang perahu, 嗨，船夫， apakah engkau pernah belajar matematika?" 你是不是曾经学习力学？ Dia bilang kepada profesor, 他对这 Pak, 他说：“哎，先生， saya ini orang kampung, orang desa. 我是一个乡下人， Saya nggak pernah sekolah, Pak. 我没有上过学， Jadi saya nggak tahu ilmu matematika. 所以我不知道这个数学。 Hidup pun saya bersyukur." 我能够活下来，是一个感恩。 Lalu profesor berkata, 然后这个教授说 "Kalau begitu Bapak sudah menghilangkan 15% hidup Bapak." 如果是这样的话，那么你已经射掉15% 的生命。 Oh iyanya? 哦，是吗？ Lalu profesor bertanya lagi, 然后这个教授再问 "Apakah Bapak pernah belajar tentang ilmu biologi 你是不是曾经学习过这个机学， ataupun mendengar pelajaran biologi?" 或者是这个生物学？ "Pak, saya nggak pernah juga mendengar Pak apa itu biologi. 我也没有读过这个生物学。 Di kampung kami juga nggak ada televisi Pak. 在我们家乡也没有， Nggak ada juga koran Pak. 也没有报纸， Jadi saya tidak tahu apa itu biologi." 所以我不知道这个生物学是什么。 Kalau Bapak tidak pernah belajar tentang ilmu biologi, 如果你没有学到这个生物学， berarti Bapak sudah mengurangi 15% hidup Bapak. 那你的生命你已经在丧失掉了15%。 Lalu profesor bertanya lagi, 然后教授再问 "Apakah Bapak pernah mendengar tentang geografi 你是不是曾经听过这个地理学， dan mempelajarinya?" 而且你学过吗？ "Pak, apa itu geografi?" 他就问什么是地理学？ "Itu makanan ringan ya Pak?" 那个是不是简单吃的东西？ Lalu profesor menjawab, 这个教授回答， "Pak, geografi itu bicara tentang ilmu alam. 那个这个地理学是关于谈论到这个世界的生态。 Kalau Bapak belum pernah belajar tentang itu, 如果你没有学过的话， berarti Bapak sudah mengurangi 90% hidup Bapak." 那证明你已经花费掉了，你已经减少了 Oh begitu 90% ya. 的生命。哦，是这样吗？ Lalu tiba-tiba dalam perjalanan juga 然后突然间在那个里程上， datanglah angin kencang 一个大风吹来， menghampas perahu mereka 然后击打他们的船， sehingga perahu mereka terbalik 然后这个船翻了， dan mereka berdua berpegangan di sudut perahu mereka mah. 然后他们就用手抓住这个脚船， Lalu si tukang perahu berkata, 然后这个船夫就说 "Pak, permisi ya Pak, 我请问你先生， saya ingin bertanya sama Bapak, 我现在要问你， apakah Bapak tahu berenang dan pernah belajar berenang?" 你是不是学过游泳？你这会游泳吗？ Dengan gemetarnya sang profesor berkata, 这个教授用很颤抖的声音说， "Saya tidak tahu berenang." 我不懂游泳。 Lalu tukang perahu berkata, 然后这个船夫说， "Kalau begitu Bapak 如果是这样的话， sudah menghilangkan 100% nyawa Bapak. 你已经丧失了100%的 Kalau 生 begitu 命。 selamat tinggal Pak." 如果是这样的话，再会吧。 Profesor yang gelarnya profesor terbatas. 所以这个有头衔 Dia 教授的 banyak 人， pengetahuan, 他有限，他很多的知识， belum tentu bisa berenang. 不一定他会游泳。 Seorang bapak tukang perahu, 一个船夫， walaupun dia tidak tahu pengetahuan, 虽然他没有知识， tapi dia 但是他 tahu berenang, 懂得游泳， juga punya keterbatasan. 而且他自己也有限。
Tidak ada manusia yang tidak terbatas. 没有一个人他是无限的， Semuanya terbatas. 全部都是有限的。 Oleh sebab itu kita membutuhkan pribadi yang tidak terbatas di dalam hidup ini. 所以我们必须要有在我们生命当中，我们有自己个别的要有无限度。 Siapakah pribadi yang tidak terbatas itu? 是谁是一个有无限度的呢？ Yesus Kristus itulah yang pribadi yang tidak terbatas. 那就是耶稣基督，他是个无限度的形体。 Kita membutuhkan Dia 我们需要他 untuk memimpin hidup kita. 来带领我们的生命。